Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, kita nak sambung terus perbincangan kita dalam tafsir Jalalain. Sebenarnya ini pembacaan lah, kita nak baca terus daripada kitab tafsir Jalalain ni. Jadi sambung terus kepada auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga. Dia berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maksudnya pemilik Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maksud dia yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim bermakna Ar-Rahmanir-Rahim ay zir rahmah wa hiya iradatul khairi li ahli. Makna apa maksud sini? Kalau kita baca maksudnya Ar-Rahmanir Rahim ni maksudnya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu maksud dia daripada ayat ni, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, iaitu zirrahmah, iaitu yang mempunyai rahmat, ataupun pemilik rahmah lah, yang memiliki rahmah, rahmat lah, ataupun kasih sayang lah, rahmat. Wahia, dia itu iradatul, dan dia itu menghendaki, wa iradatul khairi li ahli, dan dia itu menghendaki kebaikan bagi orang-orangnya yang menerimanya, daripada ahli lah. Siapa yang akan dapat rahmat Allah ni? Siapa yang menggapai. Okey, tu lebih kurang lah. Kita tak nak syarah lebih-lebih. Kita nak ambil je daripada apa tu, kitab tafsir ni. Tapi just nak bagi faham maksud tu. Okey, seterusnya kita sambung. Seterusnya kita sharekan dulu. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin tu maksud dia yang memiliki hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Jadi guna Maliki Yaumiddin ay al-jaza' wa huwa yaumul qiyamah. Wa khussu bizikri li'annahu la mulka zahiran fihi li'ahadin illa lillahi ta'ala bidalil. Kita berhenti dulu. Jadi Maliki Yaumiddin, yakni yang pemilik hari pembalasan ni, di hari kiamat kelak. Lafaz Yaumuddin disebutkan secara khusus kerana pada hari itu tak ada siapa pun yang mempunyai kekuasaan. Secara zahir ni tak ada siapa pun, melainkan hanya Allah SWT semata-mata. Sesuai dengan firman Allah SWT yang mengatakan dengan dalil limani mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Lillah. Maksud situ, milik siapakah? Milik siapakah kerajaan pada hari itu? Milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qara'a maliki fa ma'nahu malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah aw huwa mawsufun bidzalika daiman ka ghafiridz dzanba fasahha wuqu'uhu sifatan li ma'rifah. Jadi bagi orang yang membaca dia Maliki, maknanya dia menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama sahaja dengan sifat-sifat yang lain.
iaitu sifat seperti Ghafiruz Zanbi, yakni yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian, maka lafaz Maliki Yaumiddin ini sahlah dia menjadi sifat bagi Allah kerana sudah ma'rifah, yakni dikenal. Okey, tayyib. Terus yang ketiga pula, insya-Allah. Terus yang seterusnya, ayat yang kelima, minta maaf. Ayat yang kelima. Jadi kita buat satu-satu ni supaya kita sedang lihat. Tapi kalau tak kira tak berapa nampak pun, at least kita dengarlah. Kita dengar. Jadi seterusnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita rujuk dulu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nahussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa natlubul ma'unata 'alal ibadi wa ghairiha. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu hanya kepada engkau lah kami sembah, hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu seperti mentauhidkan keesaan dan lain-lainnya, dan kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-hambamu dan lain-lainnya. Tu dia. Kita sambung terus. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 daripada surah Al-Fatihah. Seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Apa makna ihdinas siratal mustaqim? Kalau kita lihat terjemahan, maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim ay arsyidna ilaihi wa yubdalu min. Ay arsyidna ilaihi wa yubdalu min. Bermakna tunjukkanlah kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat-ayat berikut, iaitu jadi ay arsyidna ilaihi wa yubdalu minhu. Tunjukkanlah kami jalan lurus, artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, akan dijelaskan pada ayat yang berikutnya, iaitu kita lihat kat sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini maksudnya iaitu jalan orang-orang yang telah engkau bagi nikmat kepadanya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan-jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bil hidayati wa yubdalu minal ladzi nalisilatihi bihi. Sekali lagi kita baca, siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzi nalisilatihi bihi. Maksud di sini dia kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka melalui petunjuk dan hidayahmu. Kemudian diperjelas lagi maknanya oleh ayat berikut, ghairil maghdubi 'alaihim wa hum al-yahud wa humul yahud. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai, yang dimaksud adalah orang Yahudi. Wala bermakna wa ghairi. Wala di sini dan bukan pula, yakni dan selainnya. Ini Yahudi dan jalan orang yang mengikut jalan Yahudi lah, yang selain-lainnya yang sama macam jalan mereka. Ad-dallin wa hum an-nasara
ونقته البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jadi ad-dallin, mereka yang sesat, yang bermaksud adalah orang Nasrani. Jadi faedahnya adanya penjelasan tadi mempunyai pengertian bahawa orang-orang yang mendapat hidayah itu bukanlah orang Yahudi dan bukanlah pula orang Nasrani. Hanya Allah yang Maha mengetahui dan hanya kepada Dia kembalikan kepada segala sesuatu. Semoga selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Itu selawat dan salam yang banyak untuknya selama-lamanya. Cukuplah bagi kita sebagai penolong, cukuplah bagi kita Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya barakah. Barakah ni daripada Allah, daripada pertolongan Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi sekian kita bacakan daripada tafsir Jalalain daripada surah Al-Fatihah. InsyaAllah nanti kita masuk kepada surah Al-Baqarah pula. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita. Teruskan insyaAllah. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.